Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata was sabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Jawharul Mawhub. Al-Jawharul Mawhub. Kita sampai ke muka surat 164 edisi Jawi. Betul bang? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jihad perang sabilillah, maka sembah seorang perempuan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah atas perempuan daripada ini sesuatu? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang perang jihad fi sabilillah, sedangkan seorang perempuan nak berjihad fi sabilillah macam mana? Mereka terpaksa menguruskan rumah tangga, terpaksa menjaga anak, nak pergi perang fi sabilillah macam mana? Oleh sebab itulah seorang perempuan ni dia pun mengadukan soalan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang maksud fi sabilillah ni. Sabdanya bahkan bagi perempuan pun boleh berjihad. Rasulullah kata perempuan pun boleh berjihad. Bahkan bagi perempuan tu pahala barang yang antara buntingnya hingga beranak. Maka kalau perempuan ni dia mengandung sehingga melahirkan anak, sabar ketika mengandung ni dan menjaga kandungan dengan baik, maka pahalanya macam orang berjihad dikata. Kemudian hingga lepas susu anaknya, iaitu lepas 2 tahun. Menyusu anak ni ialah tempoh 2 tahun. Haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Oleh sebab itu dalam hukum fiqh, sekiranya anak ini tidak makan melainkan susu ibu, maka air kencingnya anak lelaki tersebut, anak lelaki sahaja, dihukumkan iaitu najis mukhaffafah, iaitu najis mukhaffafah kerana ianya ringan, direnjiskan air sehingga basah. Bukan ambil air kita renjis begitu dah. Contohnya dia kena air kencing di baju ibunya ataupun baju bapak dia, jadi ambil air renjis sampai rata, tak perlu dialirkan air. Bila dia rata, nanti dia kering ataupun basah tu dikirakan suci. Bukan ambil air renjis macam tu,
Barangkali ada orang faham kalau kena janji mukhaffafah ni ambil air, bukan merenjis begitu, merenjis sehingga basah, renjis sehingga basah. Tempohnya ialah 2 tahun. 2 tahun umur ni mengambil ayat Quran, iaitu tempoh menyusu 2 tahun. Tempoh menyusu 2 tahun. Bagaimana keadaan ketika ditahnikkan, ketika anak ini dilahirkan, maka jumpalah orang-orang alim untuk mentahnikkan anak ni. Jadi bila tahnik, ditahnikkan dengan kurma, ataupun ditahnikkan dia dengan diberikan makan madu. Adakah ianya terkeluar daripada jangan makan melainkan susu ibu? Jadi kalau kita nak mentahnikkan anak, pilihlah orang-orang yang alim. Pilihlah orang yang alim yang mentahnikkan anak tersebut. Mudah-mudahan dengan keberkatan orang alim tersebut, maka anak ni menjadi anak yang saleh, anak yang saleh gitu. Ini yang disebut oleh para alim ulama yang telah kita bahaskan juga pada pengajian yang lepas, iaitu ditahnikkan dengan tamar, iaitu kalau baik tamar, kalau tak ada tamar iaitu rutab, kalau tak ada rutab maka dengan benda-benda yang manis. Kemudian wa yudalliku fi hankahu, kalau boleh ini kadang-kadang budak ni dia dah tidur kan, kalau boleh dia digosok-gosokkan dekat langit-langitnya, sehingga sampai sesuatu kepada jauf, sehingga boleh sampai kepada rongga. Adalah orang yang nak mentahnik ini, biarlah orang yang khair, ahlul khair, iaitu orang yang wara, orang yang saleh, orang yang saleh. Itu asal ataupun sunnah tahnik. Sunnah tahnik bukan bagi garam, tapi bagi benda yang manis. Kemudian telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas, iaitu kita melakukan ibadat akikah untuk anak tersebut. Anak tersebut tidak dipatah-patahkan, tidak dihancur-hancurkan tulangnya, kerana tafaulan bisalamati a'dha'il walad, mengambil berkat sejahteranya tulang-tulang anak ni lahir elok, tak ada cacat. Bila kita lakukan ibadat akikah, mudah-mudahan anak ni sejahtera, ianya sihat, bermula daripada ia dilahirkan sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita lakukan ibadat akikah dan kita bertahnik ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang melakukan ibadat akikah ni, kalau anak itu membesar, kemudian besok dia soleh, anak itu boleh memberikan syafaat kepada dia. Kalau meninggal dunia pun anak ni boleh bagi syafaat. Tapi kalau tidak diakikahkan, anak tersebut tidak boleh memberikan syafaat. Ini telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas, pada bab yang terawal dalam bab yang kita baca pada malam ini. Seterusnya, tempoh menyusu ialah 2 tahun. Jadi apabila menyusu dalam tempoh 2 tahun ini, maka anak ini dikirakan anak susu. Jadi tempoh anak yang nak dijadikan anak susu tidak boleh melebihi 2 tahun berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Apabila anak sudah melebihi 2 tahun kemudian menyusu dengan mana-mana perempuan, walaupun 5 kali kenyang, maka tidak boleh dikira anak susu, tidak menjadi anak susu. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrumul radha'ah kama yahrumu bin nasab. Maka haram disebabkan haram dengan sebab susu ini, maka samalah haram seperti nasab. Maka dia dikirakan adik beradik susuan seperti nasab, hanya tidak boleh menerima harta pusaka.
hanya tidak boleh menerima harta pusaka. Walaupun seorang perempuan ni ianya tidak bernikah, dia tak kahwin lagi, jadi dia ambil anak angkat, kemudian disusukan anak tersebut kurang lagi 2 tahun sebanyak 5 kali susuan, maka anak ni boleh jadi anak susu bagi dia. Ini disebut oleh Syekh Ramli di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang terkenal Nihayatul Muhtaj. Contohnya zaman sekarang ni ada anak-anak dara ni, dia pergi ambil anak, dia belakan perempuan ni, anak ni, kemudian dia pun ambil lah hormon ke, untuk menggalakkan keluar susu, memang betul keluar susu, kemudian dia susukan 5 kali susuan, anak ni boleh jadi anak susu dia, dia anak susu dan haram yang bernasab dengan dia, tetapi tidak boleh mendapat harta pusaka. Sekiranya anak ni anak susuan, dia memang jadi anak susuan dia, dia ambil daripada kecil supaya anak ni juga mendapat harta daripada dia, boleh buat hebah ataupun diberikan pemberian ketika hidup, ketika hidup. Tapi kalau dia memberikan hartanya selepas kematian, maka dinamakan dia wasiat. Wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Contohnya dia ada keturunan lain, seorang perempuan ni meninggal dunia dan dia meninggalkan bapa dia, dan meninggalkan ibu dia, dan meninggalkan adik-beradik, dan meninggalkan anak angkat. Anak angkat ni tak ada kena mengena dengan dia, tak ada kena mengena, maka dia termahjub, terhijab terus, tak dapat harta pusaka. Sedangkan anak angkat yang telah disusukan ni, ketika mak dia tua, dialah yang sara mak dia, kadang-kadang dia yang bagi duit mak dia. Mak dia meninggal dunia, dia 1 abuk tak dapat. Sebab apa? Sebab dia bukan anak kandung, ataupun anak ni dah dibesarkan, anak ni dah besar, bila anak ni meninggal dunia pun mak dia pun tak dapat apa-apa, dan semua harta ni kalau dia pun tak tahu mana keturunan dia, hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal, Jadi dia buat permohonan, contohnya buat permohonan untuk pengiraan paraid RM20, sijil paraid RM50, 1 helai 50, kalau 2 helai 50, 100, 50 dah 100, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, tengok-tengok 1 pun dia tak dapat. Dia lah yang buat permohonan, dia yang ambil perintah, tapi dia tak dapat apa-apa. Oleh sebab itu, untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, dia boleh membuat hebah. Dihebahkan ketika mana dia hidup, ataupun dibuatkan wasiat, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta keseluruhan. Kalau dia bagi semua pun tak boleh, hanya dinilai harta keseluruhan, dia tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta keseluruhan yang ditinggalkan oleh si mati. Ini wasiat nama dia. Wasiat berlaku selepas kematian. Selepas aku mati, bila aku mati, harta ni kau punya, maka dia tidak akan melebihi 1/3. Sulus 1/3 itu banyak, sulusun kasir, sulusun kasir, 1/3 itu banyak, kata Nabi SAW. Ini bagi saudara, sebagai anak susuan. Jadi dalam tempoh ibu ini menyusu anak dia, dia dikirakan berjihad. Seperti pahala orang yang murabit, ini orang yang menunggu kota di dalam perang sabilillah. Orang yang murabit ini iaitu bala tentera yang berjaga di sempadan-sempadan negara. Ini dinamakan murabit. Pada zaman dahulu, bala tentera Islam yang ada di sempadan ni, mereka membina rumah-rumah ibadat yang dinamakan ribat. Ribat ialah tempat mereka berkawal. Dalam keadaan waktu malam, yang tidak berkawal beribadat kepada Allah, sehingga apabila Islam dapat membukakan negara-negara, maka tempat-tempat ribat ini, tempat rumah beribadat ni jadi tempat bersuluk, jadi tempat orang berzikir. Kekallah nama dia ribat. Dulu di Mekah zaman dahulu pun ada ribat yang dinamakan ribat
tempat rumah orang mengaji depan depan Kaabah tu dulu pun ada ribat-ribat dulu, zaman dulu. Jadi ribat-ribat ini ulama-ulama di Nusantara bawa kaedah ribat ini bawa ke negara masing-masing, maka dinamakan pondok. Pergi Indonesia jadi pesantren. Tapi di Yaman bawa juga nama ribat sampai kekal di Tarim ada ribat orang ni, ataupun bahasa Yaman sebut rubat ataupun ribat, asalnya ribat dia sebut rubat. Rubat satu, rubat dua, rubat ni syekh ni, habib ni, iaitu macam sistem pondok. Pada asal ribat ialah rumah-rumah ibadat bala tentera. Maka mereka yang berjaga di sempadan negara ni adalah besar pahalanya. Begitulah diumpamakan bagi ibu yang mengandung, sabar dengan menjaga kandungan, sabar ianya melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan menghadapi banyak kesakitan, ianya ibadat dalam keadaan tidak cuai dan dia menyusu dalam keadaan baik, pahalanya seperti orang yang murabit. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut barang siapa yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna, wuduk yang sempurna, mana wuduk yang sempurna sekali dengan sunat dilakukan, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, kemudian dia berniat iaitu daripada sebelum masuk waktu sudah menunggu masuk waktu, kemudian sembahyang secara berjemaah, fazalika ribat, iaitu adalah umpama orang yang berjaga di sempadan negara. Sebab apa? Sebelum masuk waktu dia sudah bersedia untuk mendirikan sembahyang, besar pahalanya, besar pahala seperti orang yang berjaga-jaga mempertahankan negara daripada diserang oleh musuh, duduk di sempadan-sempadan negara ni mempertahankan negara daripada dijajah oleh musuh. Nabi SAW menyebut fazalika ribat. Jadi ribat ini juga telah dibahaskan juga dalam bab wudu dan juga dalam bab sembahyang berjemaah. Kalimah ribat juga disebut oleh Nabi SAW dalam bab iaitu ibu yang mengandung dan menyusukan anak, sabar dengan menjaga semua kainah, semua ni dia sabar dan tidak pernah mengabaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya juga seperti orang pergi fisabilillah. Jadi kamu tak pergi fisabilillah pun pahala kamu macam orang pergi fisabilillah. Kamu melahirkan anak yang soleh, kamu didik anak kamu dan kamu berikan makan anak kamu dengan makanan yang halal. Pastikan susu yang keluar itu daripada rezeki yang halal. Jangan dapat mengeluarkan susu tapi dia makan benda yang haram. Makan benda yang haram. Sebagaimana kalau kita biasa dengar, dulu saya pernah cerita di sini seorang ulama yang terkenal iaitu Al-Imamul Haramain. Al-Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, merupakan guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Haramain diceritakan pada kitab ulama-ulama cerita kisah ini dalam kitab-kitab Imam Al-Haramain, di antara kitab Al-Waraqat, kitab usul fiqh yang masyhur di kalangan semua orang penuntut ilmu usul fiqh. Kalau tak mengaji kitab Waraqat ni, mana tak sempurna pengajian ilmu usul fiqh pada peringkat awal. Diceritakan pada kisah Imam Abdul Malik Al-Juwaini ataupun masyhur dengan nama Imamul Haramain, disebabkan susu yang telah masuk ke dalam perutnya, perut ni tanpa keizinan, walaupun telah dimuntahkan, menyebabkan ingatan Imamul Haramain ada ketikanya dia terdiam kerana terlupa. Dia teringat balik. Contohnya dia mengajar-ngajar, terhenti sekejap. Sepatutnya mengajar ni seperti air hujan yang lebat, tiba-tiba berhenti, dah tu baru sambung. Jadi anak murid dia tanya, kenapa Tok Syekh kadang-kadang terhenti? Sebenarnya cerita begini, ketika saya masih bayi, dia kata, ketika masih bayi, penjaga dia ni tengok dia menangis, dia pun bawa orang sebelah tengok, ngapa budak tu menangis? Tak tahulah dia nak susu mak dia tak balik-balik lagi. Tak balik lagi. Tak apalah, ku susulah dia. Susu kan.
Susu-susu tidurlah budak ni. Kemudian mak dia balik. Mak dia tanya, mana kau susukan? Dia kata dengan jiran sebelah. Adakah jiran sebelah itu diizinkan oleh suaminya? Kalaulah jiran sebelah itu yang menyusukan, contohnya hamba abdi, adakah hamba abdi tersebut telah diizinkan oleh sayyidnya? Dia kata tak adalah, tanya sampai tahap gitu. Maka dijoloknya mulut anak dia Abdul Malik Al-Juwaini sehingga muntah budak itu. Tetapi barangkali ada kesan yang ada dalam badannya sehingga menyebabkan terganggu hafalan. Allah. Al-Imamul Haramain. Ini masyhur cerita ni kalau kita mengaji kitab Al-Waraqat, muqaddimah dihuraikan oleh ulama siapakah Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah taala. Kita tak pernah pun bahas sebab itu. Oleh sebab itu kita ni Jeffrey memang kuat lupa. Memang kuat lupa. Apa sebab lupa? Barangkali ada benda-benda yang menghalangkan daripada kita ni untuk mendapat nur daripada Allah Subhanahu wa taala, cahaya daripada Allah. Allahu akbar. Tambah dah tua-tua ni macam-macam lupa. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Itu kena jagalah, barulah dia mendapat pahala seperti orang yang fi sabilillah. Mana bagi ibu ni juga boleh mendapat pahala sedemikian rupa. Maka jika mati ia, kalaulah ibu ni meninggal dunia, di dalam masa itu adalah baginya, bagi perempuan tadi, ibu tadi, pahala orang yang mati syahid, iaitu seperti orang yang mati syahid. Mana ibu-ibu ni jangan merungut ketika membesarkan anak. Kau ni menangis disuapnya, menangis. Bapa kau ni pergi surau sampai sekarang tak balik-balik. Kata mengaji sekai Isyak, ini pukul 11 tak balik ni. Jadi ini mengujikan kesabaran. Jadi sekiranya dia sabar, pahalanya besar sebagaimana yang telah kita baca. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula rumah yang ada padanya beberapa anak perempuan, diturunkan Allah Ta'ala padanya 12 rahmat. Kitab kita ni ialah ambil daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Banyak ambil dalam kitab Imam Ghazali dalam kitab Ihya, pengarang kitab kita ni, walaupun kita asalnya Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Karena dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali Allah tidak kurniakan dia anak lelaki, wali Allah tu, tapi Allah tak izinkan. Barangkali dia sembahyang hajat dan sebagainya, Allah tak kurniakan kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anak lelaki, cuma anak dia perempuan. Oleh sebab itu kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, begitu banyak didatangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan ramai anak perempuan. Seolah-olah dia nak menenangkan hatinya, terimalah qada Allah, anak perempuan ramai. Gitu. Anak perempuan ramai. Nanti orang kata, apa Syekh? Semua anak perempuan, tak nak lelaki. Macam mana ni? Orang Melayu lalu tanya, apa semua perempuan tak ada lelaki? Betul. Apa yang tahu? Hizib doa macam-macam minta ni. Anak perempuan semua. Dari Imam Ghazali juga anak perempuan. Tok Syekh saya dulu pun di Mesir, anak dia semua perempuan. Orang panggil dia Abu Faid Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Seorang ulama yang alim. Dia pada bulan Ramadan, saya pernah cerita di sini, Abu Faid, orang gelarkan Abu Faid bapa dermawan. Siapa jumpa dia bagi duit dulu. Siapa jumpa dia bagi duit. Assalamualaikum warahmatullahi, dia bagi duit dulu, baru dia tanya masalah. Malaysia saya belum jumpa lagi. Dia bagi sikit ke bagi banyak, dia bagi dulu. Dan tu baru dia tanya masalah. Syekh Abu Faid Abdul Salam, ada 4 orang anak perempuan beliau. Semuanya hafizatul Quran, semuanya hafal Quran,
dan menantu dia semua alim ulama. Termasuk doktor saya yang mengajar saya, Syekh Ibrahim Hafnawi, ulama usul fiqh yang terkenal di Mesir. Syekh Ibrahim Hafnawi pun juga menantu beliau. Syekh juga Dr. Mahmud Osman. Mahmud Osman mengajar saya juga usul fiqh. Sehingga saya habis tahun 4, dia tanya saya usul fiqh dapat berapa? Saya pun sebut, dia kata kamu jangan balik Malaysia, mesti sambung master usul fiqh dengan aku. Tapi disebabkan zaman tu kewangan tak cukup, maka saya terpaksa balik juga Malaysia. Dr. Mahmud Osman. Jadi ketika berzikir, jadi saya pun mula-mula saya tak tahu bahawa mereka ni adalah menantu kepada Syekh Abdul Salam. Waktu zikir tarikat As-Sazuliyah Al-Khatibiyah, tengok-tengok sebelah ni, saya tengok muka kan, biasa pakai jubah, ini macam doktor aku, sini Dr. Ibrahim Hafnawi, sebelah ni Dr. Mahmud Osman, rupanya menantu kepada Syekh, menantu Syekh. 4 orang anak dia semua hafal Quran, dan menantu dia pun semua ulama-ulama, dan bila dapat cucu ramailah lelaki. Mungkin Allah takdirkan dia dapat anak perempuan kerana menantunya semua ulama-ulama besar, ulama-ulama yang hebat. Walaupun mereka bergelar profesor, alim dalam ilmu usul fiqh, alim dalam ilmu fiqh, alim, tapi bila berhadapan dengan pak mentua dia, walaupun tak ada PhD, pak mentua dia doa makbul. Doa dia makbul. Orang kata bisa, kalau orang Kelantan kata. Mulut dia memang masin. Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala, saya pun belum pernah jumpa orang di Malaysia. Awal Ramadan duduk dalam masjid, akhir Ramadan selepas baca khutbah di masjid Mahalla Kubra, barulah ianya keluar daripada masjid. Syekh Abdul Salam rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Salam. Malaysia saya belum jumpa lagi. Tok Syekh ramai pergi pasar malam beli juadah berbuka puasa. Saya belum pernah jumpa lagi di Malaysia. Oleh sebab itu, ialah biasa dari sudut amalan-amalan para alim ulama di Nusantara dengan ulama-ulama negara Arab Mesir ni memang lain sikit. Sebab mereka ni, jiwa mereka di sudut kusufian tu tinggi. Kusufian tinggi. Sebab di sana ramai alim ulama yang rendah diri dan tawaduk. Rendah diri dan tawaduk. Sama balik kita. Jadi Syekh Abdul Salam doa makbul. Tapi Allah tak izinkan juga beliau mendapat anak lelaki, tapi ramai cucu lelaki. Hanya dia dapat ramai anak perempuan, tapi anak perempuan semua salihah, menantu semua ulama-ulama yang alim. Sehingga Syekh Ibrahim Hafnawi, ketika saya pulang ke Mesir, dia menjadi dekan kuliah syariah dan undang-undang iaitu Universiti Al-Azhar Al-Sharif di Tonto. Mana menantu dia jadi, sekarang ni saya tengok lagilah tinggi kedudukan beliau. Syekh Mahmud Osman, saya rasa dia berhijrah selepas saya balik Malaysia. Saya dengar-dengar dia pergi berhijrah ke negara lain. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula rumah yang ada padanya berapa anak perempuan, diturunkan Allah Ta'ala padanya 12 rahmat daripada langit, dan tiada putus ziarah malaikat daripada demikian rumah itu, dan menyurat mereka itu bagi 2 ibu bapanya mereka itu pada tiap-tiap hari ibadat 70 tahun. Ini kalaulah anak perempuan ni berjenis lah. Kalau anak perempuan ni macam pelesit, tak ada lah, setan yang masuk. Anak perempuan yang ramai, tapi anak perempuan yang salihah, salihah. Jaga dari sudut pergaulan, dari sudut menutup aurat dijaga, semua jaga. Maka rumah ini diberkati oleh Allah. Diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang Allah rezekikan anak lelaki semua, insya-Allah dia dapat cucu ramai perempuan. Kalau semua perempuan pula, insya-Allah ramai cucu lelaki. Allah tu bersifat adil. Dan seterusnya lagi. Dan daripada As-Sadiq radhiyallahu an, daripada As-Sadiq radhiyallahu an, makna daripada Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an, al-banatu hasanatun, dia kata, wal banuna
ni'matun fal hasanatu yusabu 'alaiha wan ni'amu yus'alu anha. Daripada Ja'far As-Sadiq, daripada Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Ini semua ahlul bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far As-Sadiq berkata, bermula segala anak perempuan itu hasanat, iaitu kebaikan, dan segala anak laki-laki itu ni'matun, iaitu nikmat. Maka kebajikan itu diberi pahala atasnya. Jadi kebajikan itu diberi pahala, dan segala nikmat anil laki, itu ditanya daripadanya. Anak laki pula, kalau ramai anak laki, besok ditanya banyak. Pengarang kitab kita ni ambil dalil asal kitab Arab yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayuti tidak menyentuh anak laki anak perempuan. Tetapi pengarang kitab kita ni telah menambahkan banyak kelebihan-kelebihan anak perempuan ni. Kita pun tak tahu dia ni ramai anak perempuan atau tidak. Gitu untuk share kita ni kan. Sebab kita asal yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayuti tidak menyebut tentang kelebihan anak perempuan. Hanya menyebut tentang kelebihan mentarbiah anak-anak, itu sahaja. Dan dalil-dalil hadis, ada pun tambahan dalam kitab kita ni, banyak diambil daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sama balik kita. Mana dua-dua ini bertanggungjawab. Siapa Allah berikan anak laki ramai, itu nikmat, maka jagalah nikmat tersebut. Kalau kamu tak jaga, anak kamu ramai anak laki, jadi mat rempit, jadi mat gam, mat api, semua habis. Mat ais apa semua habis. Anak laki ramai tapi semua isa ais, makan ais. Kita agak ais batu. Rupanya ais dadah. Ya ini pula jadi mat inilah apa semua mat rempit. Orang pergi semayang, dia pergi rempit. Orang turun bukit daripada Duyung Ria, orang turun dia pergi angkat pula wili. Punya baik. Orang turun baik. Bila turun daripada Duyung Ria tu, situ dah ada wili. Allahu Akbar. Kalau terbabas, innalillah, budak-budak ni, budak-budak. Ini anak lelaki, nikmat anak lelaki. Tapi kalau anak lelaki ada begitu, masalah. Akan ditanya semuanya. Anak akan ditanya. Dan seterusnya lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu as-salihu raihanatun min rayyahinal jannati. Ini ada dalam kitab asal. Ini ada dalam kitab asal. Anak yang soleh itu, ianya ada raihanah, iaitu bau-bauan daripada bauan syurga. Anak yang soleh. Maka oleh sebab itulah kita bermula daripada mengandung, sehinggalah anak itu dilahirkan, kita lakukan ibadat akikah, kemudian kita tahnikkan dia, kita doakan dia, sehingga ulama mengarang satu kitab nama dia Raudatul Muhibbin fi Kaifiyatit Tahnik, taman-taman orang muhibbin pada membicarakan cara tahnik anak. Kita ni dikarang oleh orang ulama daripada Patani, tapi telah diulang cetak. Dia ajarlah cara nak tahnik, apa doa nak dibaca, ketika mana nak potong rambut pun bacalah doa, Allahumma barik hadzal walad, berkatlah anak ni bermula ia dilahirkan sehingga ianya kembali kepadamu ya Allah. Bacakan banyak doa kepada anak, Allahumma ja'alhu barran biwalidayhi. Kalau nak pegang kepala tu bacalah Allahumma ja'alhu barran biwalidayhi, ya Allah jadikanlah anak ni berbakti kepada kedua ibu bapanya, ghaira aqil lahuma, dan dia tidak akan derhaka kepada kedua ibu bapanya. Aduh, baca doa. Kalaulah kita buat majlis akikah, pakat semua pakcik-pakcik, makcik-makcik yang hadir, kakak-kakak dan abang-abang yang hadir, bacakan doa, pegang kepala
berkatkanlah budak ni bermula pada ia dilahirkan sehingga dia meninggal, dan jadikanlah dia anak ni anak yang berbakti kepada kedua bapa dan tidak derhaka selama-lamanya. Waktu dibacakan doa, Allahumma ansha'hu nash'atan salihah, ya Allah besarkanlah budak ni membesar dalam keadaan salihah, wa ahyi hayatan tayyibah, dan hidupkanlah ia dalam keadaan baik, wa as'idhu sa'adatal husna, dan bahagiakanlah ia dengan kebahagiaan yang elok. Kitab lama ni tapi sekarang telah diulang cetak. Ini bila nak dilakukan ibadat tahnik, ataupun bila kita tahnik baca Allah mafaqih fid din wa alim ta'wil, kemudian kita baca Allah maj'alhu barran biwalidayhi wala aqil lahuma. Jadi tok guru ni baca, jangan kata comel orang kita. Cuba kau tengok Jeffrey seirah dengan mak dia ke ayah dia kata. Entah nak kata ayah tidak, nak kata mak pun tidak. Lain sikit anak dia ni kata. Dia ni macam Korea pun ada dia kata. Jadi pakat tak baca doa macam mana anak ni nak jadi anak yang soleh. Doakan anak-anak ini. Kalau nak doakan anak menjadi anak yang soleh dan salihah, ulama telah mengarang satu kitab, nama kita ya Raudatul Muhibbin fi Kaifiyatit Tahnik. Dia bermula daripada awal, apa yang nak dibaca ketika mengandung, nanti kalau nak bawa air selusuh macam mana, kemudian bila nak ditahnik macam mana, apa nak baca, nak potong rambut macam mana, telah dikarang oleh ulama kita. Kita bukan mengikut adat-adat, tapi mengikut apa yang telah digariskan. Juga telah disebut di dalam kitab, contohnya dalam kitab-kitab lama yang dikarang oleh ulama, Al-Muhimmah fi Ilmi Al-Hadis. Selepas kitab Muhimmah tu, bawah dia tu ada sikit nota kaki, dia ada cara juga mentahnikkan anak apa yang nak dibaca, Ini khazanah yang ditinggalkan. Sama balik kita. Pakat semua baca doa, insya-Allah anak ini anak yang khair, insya-Allah anak yang saleh. Bila anak ni jadi anak yang saleh, maka ia merupakan bau-bauan daripada bau syurga. Seronok, nikmat gitu. Bila meninggal dunia, anak kita ni sentiasa berdoa untuk kita dan kita bahagia dalam alam kubur. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah daripada hak anak atas bapanya 3 perkara. Jadi bapa ni apakah tanggungjawab bapa kepada anak? Yang pertama, melelokkan namanya. Pilihkan anak ni anak dengan nama yang baik-baik, dengan nama baik-baik. Bila dipanggil anak ni menjadi doa. Walaupun terdapat beberapa hadis, ulama kata hadis itu dhaif, tapi sebagai fadailul amal, sebagaimana diriwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan hubban li wa tabarrukan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Barang siapa yang mendapat anak dan menamakan anaknya Muhammad kerana cintakan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil berkat daripada namaku, maka adalah dia dan anaknya dalam syurga. Ada setengah orang tak suka nama anaknya Muhammad, tapi dia namakan anaknya Ahmad kerana takut salah sebut nama. Ada setengah negara dia tak sebut Muhammad, dia sebut Muhammad, seperti orang Mesir. Asalnya namanya ialah Muhammad, orang yang banyak dipuji oleh Allah. Muhammad, Hammada yuhammidu Muhammadun wa zalika Muhammadun. Itu orang yang dipuji begitu banyak, seluruh makhluk memuji Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu detik pun tak ada orang berselawat dalam dunia ni. Tak ada satu detik pun tak ada orang azan. Mesti ada. Kalau tak ada tu mati, nak kiamat dah. Tak ada agama lain seperti agama Islam. Kalau semayang pun ramai orang semayang. Betul. Ramai. Walaupun kita PKPP pun, sembahyang Jumaat sampai keluar orang.
Alhamdulillah, semangat nak semayang tu dah ada. Kita takut. Itu sebab kita benarkan surau-surau ni. Benarkan surau-surau. Ketika fatwa saya berhujah bahawa dibenarkan surau. Oleh sebab itu tak ada negeri yang ramai membenarkan surau. Saya berhujah bahawa dibenarkan surau supaya semangat. Supaya semangat orang nak mendirikan semayang Jumaat ni, supaya jangan luntur. Nanti nak pergi semayang setakat 250 saja. 250 itu pun kena isi borang dulu contohnya. Booking. Lama mati tak dapat semayang Jumaat. Di antara ahli jawatan kuasa fatwa tak dapat semayang Jumaat. Duduk kampung dia sendiri. Sampai mufti kata, Datuk, tak dapat semayang. Saya kata, Datuk, kalau nak semayang pergi Masjid Al-Azim. Ni Tok Imam kita ada ni. Ada 2-3 orang Datuk ni. Dia sendiri. Anda sendiri pun tak dapat. Anda sendiri pun tak dapat. Kalau upah dia pun tak dapat. Sampai PKPP dia tak dapat. Belum tender. Mana oleh sebab itu kita perluaskan. Iza dhaqa ittasa, apabila keadaan menjadi sempit maka hendaklah diperluaskan. Tetapi apabila iza tasadhaqa, besok sudah habis, dah okey, maka tidak perlu nak didirikan di surau, kita tarik baliklah. Begitu kaedah dalam ilmu fiqh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Setengah orang panggil Muhammad, dia bukan sebut Muhammad. Oleh sebab itu sebut Ahmad, ya Ahmad, ta'al Ahmad, mai sini Ahmad. Tak ada Ahmad, tak ada Ihmad, tak ada Ahmad. Maka dapat menjaga nama. Kalau Malaysia nama Muhammad, jadi Mamat. Jadi Mamat lagi kacau. Mat oi, Mat un. Jadi tak sedap. Kalau Ahmad, Ahmad. Kalau namanya Muhammad, maka kekalkan disebut Muhammad. Besar. Dan begitu juga hadis yang diriwayatkan daripada Abi Rafi' maula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum Muhammadan fala tadribuh wa la tahrimuh." Rawahu al-Bazzar. Apabila kamu mendengar nama Muhammad, jangan kamu nak pukul-pukul dia. Kecuali ada sebab lah. Maka perlu hormati kerana namanya sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Muhammad, kecintakan kepada Nabi, mengambil berkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dilimpahi rahmat oleh Allah. Bagilah anak ini dengan nama yang baik-baik. Jangan nama-nama yang tidak ada maksud apa-apa. Jangan nama Korea, nama apa, supaya tak payahlah. Ambillah walaupun tak glamour nama. Tak glamour nama. Nak bagi glamour. Nama macam-macam dalam keadaan tidak diketahui maksudnya. Kerana panggilan ini merupakan doa. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Dan mengajar akan dia. Dan mengajar akan dia menyurat. Mana bagi ilmu lah. Bawa hantar ke sekolah. Allimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu. Anak ni perlu belajar. Dan mengahwinkan dia apabila baligh ia. Ini sesuai zaman dulu lah. Zaman dulu dah baligh, boleh bekerja, ada berkemampuan nak kahwin, ya kahwinkan. Berkahwinlah kamu. Kalau dalam khutbah nikah tu, berkahwinlah kamu nescaya dapat rezeki. Dapat rezeki. Dan khutbah nikah tu ada. Sekarang telah dibukukan khutbah nikah. Berkahwinlah kamu nescaya bertambahlah rezeki. Tak percaya tanya Jeffrey. Kalau kita seorang-seorang, tak ada rumah nak, tak ada kenderaan kan. Kerana menikah ni ada rezeki, ada rumah, ada kenderaan, ada anak, rezeki. Allah berikan rezeki. Jangan melakukan perzinaan kerana ia menyebabkan kepapaan. Menikahlah kamu kerana menikah itu membawa rezeki. Membawa rezeki. Saya ingat arwah ayah saya mula ambil tauliah dulu. Masa tu Tuan Guru Haji Saman Kati tanya beliau, baca kitab yang saya baca di surau Al-Hakim, kitab Idahul Bab. Idahul Bab tu tak ada baris, zaman dulu tak ada baris. Dia kata, apa yang awak faham, awak baca kitab ni? Dia kata, ayah saya kata, yang saya faham ujungnya.
ujung tu, bernikahlah kamu nescaya bertambahlah rezeki. Betul kata. Dapatlah tauliah, tauliah mengajar. Sama balik kita dia cerita saya begitulah, yang aku tahu dia kata sebab yang lain tu sebab banyak kan. Ujung tu di antara khutbah nikah disebut bernikahlah kamu kerana menikah itu menambahkan rezeki, yakin dengan oleh sebab itu uzawwiyuka, muqaddimahnya disunatkan membaca sebagaimana dalam kitab Idahul Bab yang kita baca di surah Al-Hakim, uzawwijuka ala ma amara Allah bihi fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin. Aku nikahkan kamu atas apa yang diperintah oleh Allah. Mana apa yang Allah perintah, aku nikahkan kamu. Bila Allah perintah, kamu ikut perintah Allah, Allah turunkan berkat. Iaitu kamu menikah, ambil dia cara baik, dan kamu kalau tak nak pun pulanglah dengan cara baik. Imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Nak lepas pun biar cara baik. Kalau datang pun ambil cara baik, lepas pun cara baik. Bermakna kamu sentiasa akan dapat berkat. Bila kamu pegang ini, aku nikahkan atas apa yang diperintah oleh Allah, bertanggungjawab sebagai seorang suami. Jangan Tok Imam akad nikah ni baca orang tak faham. Kata-kata Tok Imam ni akad nikah, dia baca je, zawwijuka lama amarallahu bi fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Syukri Najib. Saya pun cakap ya. Tengok orang tu, kita nak tanya Tok Imam baca uzawwijuka lama amarallah ni apa maksudnya? Mana uzawwij, aku nikahkan dikau atas apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Ambil cara baik dan kamu lepas cara baik. Baru sebut syukri, ya. Dengar tu, tadi apa yang Allah perintahkan, aku nikahkan kamu. Aku nikahkan, kalau kita Jawi, aku nikahkan akan dikau, akan sianu binti sianu, yang berwakil-walikan bapaknya kepada aku dengan mas kahwin sebanyak sekian-sekian tunai. Itu bahasa lama. Aku nikahkan akan dikau, akan sianu binti sianu, sebab ikut uslub ataupun gaya bahasa Arab. Sekarang orang tukar aku nikahkan akan dikau dengan panjang pembahasan. Geng-geng pondok ni tidak bersetuju dengan sebab angkah tukar ia berhajat kepada dua maf'ul. Berhajat dua maf'ul. Tengok keadaan lah. Akad nikah ni yang penting ianya cukup rukun, cukup syarat semua, tidak ada yang mencacatkan, kira sah belaka. Sama balik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan mengawinkan dia apabila balik ia. Dan sabda Nabi SAW, kucup olehmu akan anak-anak kamu, maka bahawasanya bagi kamu dengan tiap-tiap kali kucup itu satu darajat dalam syurga. Sayang maksudnya dengan anak ni. Barang yang antara tiap-tiap 2 darajat 500 tahun. Ini semua fadail, kelebihan. Mana sayang dengan anak. Jangan dibelasah anak ni. Ni terpeling. Dan daripada Abi Abdullah radhiyallahu an berkata ia, masuk seorang laki-laki atasnya, maka berkata ia, ya ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, peranakan bagiku 8 anak perempuan kepala atas kepala, yakni 8 anak perempuan itu berturut-turut. Dia mengadu bahawa anak dia semua perempuan. Satu bapa, satu ibu ni. Satu kepala ni. Satu ibu, satu bapa je. Berapa anak dia? 8 orang. Dia minta supaya doakan dia dapat anak lelaki. Doa lagi. Macam mana nak dapat doa nak dapat anak lelaki ni? Tok Syekh ni mula-mula cerita perempuan dia. Mungkin dia pun doa-doa cara ni dapat anak lelaki. Dia ada beberapa kaedah untuk mendapat anak lelaki. Di antara satu kaedah ini. Ada satu kaedah lain disebut oleh ulama. Mudah-mudahan Allah mustajabkan. Allah mustajabkan. Tapi dah tua-tua dia nak dapat anak lelaki. Macam mana dapat cucu lelaki lah. Cucu lelaki. Macam mana tu? Jeffrey tertunggu-tunggu macam mana? Betul-betul. Tiada aku lihat sakit sekali laki-laki. Nampak ni? Lahir-lahir perempuan. Lahir-lahir perempuan. 8 orang dah. Apa dia? Perempuan. Nampak macam masa mengandung macam anak lelaki. Kuasa tenang sana, terajang sana, anak lelaki kot.
Tengok pun isteri pun tak bermakeup. Orang kata kalau anak lelaki serabai je, begitu. Tengok dia pun serabai je, keluar perempuan. Keluar perempuan. Allah, perempuan dia pun tanya macam mana nak dapat anak laki-laki. Maka minta doa olehmu akan Allah Ta'ala bahawa direzekikan daku anak laki-laki. Jadi Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an ini merupakan ahlul bait. Kira cicit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata As-Sadiq radhiyallahu an, Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an, kalau kita tengok pergi Raudah kan, sana ada bangunan baru, bangunan lama di tengah tu ada bulatan. Ada bulatan, dan tu ada payung kan. Di tepi itu masih dikekalkan nama Ahlul Bait, iaitu 12 nama keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 12 Ahlul Bait bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Fatimah Az-Zahra, kemudian Hasan dan Husain ikut turutan. Masih kekal masih kekal tu, dia tak buang. Itu tak buang lagi. InsyaAllah memang kekal. Ini iaitu Imam 12. Imam 12 siapa pergi boleh tengok. Mula-mula buat payung situlah. Di antara mula-mula dulu. Selepas Raudah kemudian ada tempat lapang. Ini ada nama iaitu cucu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara di situ kita nampak Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an. Ja'far As-Sadiq. Dia beri perasan tu. Tak perasan itu nanti kalau bawa orang tunjukkan. Ni dia. Ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni nama dia. Bermula daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tak dapat tengoklah. Masa perempuan tak boleh tengok sebab dia ke sini. Ke sini. Sama balik kita kata qala al-musannif rahimahullah taala, terus menakalkan bahawa berkata Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu an, apabila engkau hendak jima, dia kata kalau nak bersetubuh dengan isteri dan duduk engkau seperti duduk laki-laki dengan perempuan, mana berjima lah, maka hendaklah dan maka hantarkan olehmu akan tangan kanan engkau di atas pihak kanan pusat perempuan. Letakkan tangan dekat pusat, dekat perut dia lah, dekat pusat, dan baca olehmu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebab baca ayat ni juga bila anak dilahirkan, yang disebut oleh Syekh Abdullah Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab yang terkenal, yang telah diterjemahkan juga dalam bahasa Jawi lama, iaitu Simarul Jannah, yang dibaca di Masjid Kampung Ulu. Kitab tersebut menyebut bahawa barang siapa yang membaca, dan telah diterjemahkan kitab tersebut, iaitu kepada bahasa lama Simarul Jannah, barang siapa membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 4 kali kepada anak yang baru dilahirkan, insya-Allah terselamat daripada berzina. Terselamat daripada berzina. Selamat daripada berzina. Sama balik kita. Dan dibaca ni kerana inna anzalna ni kita mohon pada Allah Ta'ala sebagaimana berlakunya turunnya malam Lailatul Qadar, berubah keadaan. Maka minta diubahkan keadaan. Dikurniakan zuriat. Dikurniakan zuriat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 7 kali. Kata laki-laki itu, maka aku perbuat akan demikian itu, maka diperanak bagiku 7 anak laki-laki. Berapa Jeffrey? 8 kali 7. Ambil anak dia. Itu kena tambah lagi rumah. Satu kepala je tu, tak payah 4 orang isteri dah. Seorang isteri pun dah cukup dah. Tambah lagi jadi 7 orang lagi anak, dia kata. Dia peranak bagiku 7 anak laki-laki, kepala atas kepala. Nampak dia, berturut-turut anaknya 7 orang. Dan memperbuat akan demikian itu oleh berapa orang, dan direzekikan mereka itu anak laki-laki. Di antara juga apabila isteri mengandung, maka pegangkan perut isteri dalam keadaan dia mengandung, dalam keadaan dia tidur. Samaituka Muhammadan. Dia pegang, kalau kamu lahir besok,
aku namakan kamu Muhammad, mengambil berkat. Ya Allah, rezekikan anak lelaki dan aku akan namakan dia Muhammad. InsyaAllah Allah berikan anak lelaki. Allah berikan anak lelaki. Ada lagi beberapa kaedah diajar oleh ulama. Mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatma'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.